Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita lambat sikit ke udara kerana ada beberapa isu-isu yang perlu diselesaikan. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pada malam ni dengan apa benda pula ni. Okey. Dengan beberapa persoalan-persoalan isu-isu semasa politik negara. Hari ini saudara berita hangat berita hangat yang mungkin ramai perlu tahu ialah hari ini Hamzah Zainuddin sudah pasti atas arahan daripada Muhyiddin Yassin sedang shopping sakan. Masalah bukan beli baju raya, bukan beli peralatan untuk hari raya, tetapi membeli ahli-ahli parlimen dan parti-parti politik untuk bersama dengan PPBM bagi menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, masalah utama Parti Pribumi ialah untuk mengekalkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jadi shopping yang kita dah tahu dan telah pun didedahkan oleh ahli parlimen daripada Sekijang yang mengatakan, YB Natrah mengatakan bahawa beliau didatangi oleh seorang Datuk Seri. Datuk Seri itu ialah Hamzah Zainuddin, tuan-tuan dan telah menawarkan sekian jumlah harga supaya YB Natrah melompat menyertai bersatu dan memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ini SPRM, tuan-tuan, telah pun mengeluarkan kenyataan meminta YB Natrah untuk membuat laporan SPRM. Yang menjadi persoalan dia, membuat laporan SPRM ke atas Menteri Dalam Negeri. Buat ke atas Menteri Ekonomi pun tidak ada sebarang tindakan yang diambil. Buat ke atas menteri-menteri daripada Blok Pakatan Harapan pun tidak ada sebarang tindakan diambil. Kita tengok kes yang melibatkan Lim Guok Eng ditunda sampai bulan 6 baru nak sebutan. Kes-kes yang UMNO ni laju je dia nak sebut, tuan-tuan. Laju je dia nak selesaikan kes. Tetapi kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin yang rapat dengan mereka banyak gugurkan, tidak ada pendawaan, dan dia sibuk nak mengerjakan pemimpin-pemimpin UMNO. Hari ini saya nak beritahu, kalau misalnya YB Natrah membuat laporan SPRM, apakah jaminan bahawa Hamzah Zainuddin ini akan disiasat oleh pihak SPRM? Seperti mana yang kita boleh jangkakan, sudah pasti, tuan-tuan, penyiasatan tu akhirnya bila sampai ke meja Peguam Negara, ianya akan terhenti di situ dan tidak akan diteruskan dengan sebarang proses pendakwaan. Sama seperti kes yang melibatkan Azmin Ali, sehingga hari ini Tan Sri Idrus Harun gagal untuk membuat pendakwaan ke atas Azmin Ali. Namun hari ini yang menjadi perhatian kita, bagi memecahkan Barisan Nasional yang telah pun mengambil keputusan, iaitu UMNO sebagai tunjang Barisan Nasional yang telah mengambil keputusan untuk tidak bekerjasama dengan PPBM pada pilihan raya umum yang ke-15. Apa yang berlaku hari ini ialah PPBM hari ini cuba untuk memecah belahkan Barisan Nasional dengan menawarkan kepada MCA dan MIC untuk menyertai mereka di dalam Perikatan Nasional. Dan saya dengar-dengar salah satu daripada parti ini pun nampak macam dah goyang-goyang, tuan-tuan. Cuma kita masih lagi berharap, kita masih lagi berharap supaya mereka ini tetap istiqamah bersama dengan kita. Lepas kita kalah pada 9 Mei 2018, MCA tetap bersama dengan kita, tidak lari macam gerakan. Saya yakin MCA tidak akan pergi menyertai
Perikatan Nasional, kerana di dalam Perikatan Nasional sudah pun ada gerakan, sudah ada parti gerakan. Jadi yang kedua, kita ada MIC. Kita mengharapkan rakan kita MIC yang sudah bersama dengan kita semenjak sebelum merdeka lagi, janganlah lupa kerjasama erat kita ini, kan? Maka fikirlah semasak-masaknya, jangan fikir tentang keuntungan jangka pendek, fikirlah tentang keuntungan jangka panjang. Fikir keuntungan jangka panjang. InsyaAllah kalau MIC dan MCA berfikir secara rasional, akhirnya mereka tetap bersama dengan Barisan Nasional. Namun jangan bimbang, sekiranya mereka ini gagal untuk mempertahankan diri daripada godaan-godaan Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin Yassin, maka bak kata orang tu, kita redha sajalah tuan-tuan. Kita redha sajalah. Pasti setiap apa yang berlaku itu, sekiranya kita ditinggalkan oleh dua orang sahabat kita ini, kalau terpaksa UMNO bertanding atas tiket UMNO ataupun logo UMNO, disebabkan dua parti komponen daripada Barisan Nasional ini telah meninggalkan. Namun saya yakin tuan-tuan, rakyat akan lebih bersimpati kepada UMNO apabila rakan-rakan yang selama hari ini bersama, ketika kita senang, ketika kita tewas dalam pilihan raya, akhirnya bila kita sudah menjadi kerajaan bersama dengan PPBM, mereka mengambil keputusan untuk bersama dengan PPBM. Saya yakin, saya cukup yakin tuan-tuan, saudara, ahli-ahli UMNO, ahli-ahli BN yang lain beserta dengan teman-teman rakyat Malaysia, tidak kira orang Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, tak kira lah bangsa apa sekalipun, Iban ke, saya yakin mereka tetap akan bersama dengan Barisan Nasional. Dan sekiranya dengan pemergian mereka menyebabkan Barisan Nasional tidak lagi boleh digunakan dalam pilihan raya yang akan datang, saya yakin tuan-tuan, rakyat Malaysia akan bersedia untuk memilih parti yang bakal digunakan oleh UMNO, lambang parti yang bakal digunakan oleh UMNO dalam pilihan raya umum yang ke-15. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Biarlah. A friend in need is a friend indeed. Kan? Kalau kita kalah, gerakan tinggalkan kita, tetapi MCA tidak meninggalkan kita. InsyaAllah. Walaupun MCA sebelum ini sukar mendapat sokongan orang Cina, tapi kalau mereka istiqomah, saya yakin MCA pun akan kembali mendapat kepercayaan rakan-rakan kaum Tionghoa kita. Begitu juga dengan MIC. Walaupun mereka hanya memenangi 2 kursi dari pilihan raya yang lepas, kan? Tetapi kalau mereka istiqomah bersama dengan kita, insya-Allah, saya yakin tuan-tuan, mereka juga akan mendapat tempat di hati masyarakat India dalam pilihan raya umum yang akan datang. Namun sekiranya tuan-tuan, sekiranya mereka mengambil keputusan untuk bersama dengan Perikatan Nasional, apa yang boleh kita ucapkan, we can only wish them good luck. There's nothing much that we can say. InsyaAllah, saya yakin tuan-tuan, UMNO boleh fikir macam mana cara nak mengatasi, nak meletakkan calon di kawasan-kawasan bukan Melayu. Kita tak perlu bimbang, kerana ada banyak cara kita boleh gunakan. Pertama, BN boleh kita buka keahlian dia kepada non-Malays dan juga Malays ataupun all Malaysian. Tak kira latar belakang dia apa, tak kira mereka ni parti apa, insya-Allah kalau kita buka Barisan Nasional ni, kita buka direct membership, saya yakin tuan-tuan, kalau dah parti India, parti Cina meninggalkan kita, tidak mau bersama dengan kita, saya yakin rakyat tetap akan bersama dengan Barisan Nasional. Tak ada masalah. Yang penting
Kita ada ramai calon-calon wibawa daripada masyarakat India, masyarakat Cina yang boleh kita ketengahkan untuk bertanding di kawasan-kawasan di mana masyarakat India dan masyarakat Cina biasanya bertanding sebelum ni. Malah sekiranya ini berlaku, ada kemungkinan besar tempat-tempat di mana kawasan tu kawasan Melayu, kita boleh letak calon daripada UMNO. Tak ada masalah. Ini mungkin boleh menyebabkan UMNO bertanding lebih banyak kerusi. Jadi kita tak perlu bimbang sangat. Kalau misalnya orang tinggalkan kita ketika kita tengah susah ni tuan-tuan, anggaplah ini sebagai ujian Allah SWT. Dan insya-Allah pasti ada hikmah di sebaliknya. Mungkin lepas ni lahir sebuah parti politik baru daripada masyarakat-masyarakat India dan juga masyarakat Cina. Kalau sekiranya kita ditinggalkan oleh MCA dan MIC, tapi kita yakin bahawa mereka tetap istiqamah dan mereka tidak termakan dengan pujuk rayu daripada Hamzah Zainuddin. Begitu juga dengan Muhyiddin Yassin. Esok kita ucapkan selamat bersidang kepada sahabat-sahabat MCA kita, dan kita dipahamkan mungkin mereka akan membuat keputusan. Buatlah keputusan yang bijak, demi masa depan seluruh rakyat Malaysia. Bukan hanya masyarakat Cina, tetapi seluruh rakyat Malaysia. Buatlah keputusan yang terbaik. Jangan fikir short term profit ataupun short term gain. Fikirlah for long term as well. Jangan fikir jarak pendek saja ataupun masa terdekat saja. Itu saja pesanan saya sebagai mukadimah pada hari ini. Saya silakan saudara Wan Quraisy untuk sebarang pertanyaan. Ini cawan saya tadi. Ya. Ya. Tak ambil baru. Ambil baru. Okey. Terima kasih. Lama Wan Quraisy menghilang 5 hari tuan-tuan. Sehingga menyebabkan Pablo menjadi sasaran. Okey Datuk. Okey. Usaha-usaha membeli MP masih lagi giat dijalankan oleh PBBM tu. Ya. Selain pada MP, parti politik juga nak dibeli. Nak dibeli. Okey, kemungkinan kita ada dengar ura-ura dia akan membeli MIC dan MCA. Okey. Adakah ini satu jalan untuk mereka boleh selamatkan diri tu? Maksudnya mengukuhkan lagi kedudukan PN. Itulah yang terpaksa dilakukan. Sebab hari ini mereka sudah ada 32 campur 2 lagi. Dia ada 34 kan? 34 ke 36? Lebih kurang lah 34-36. Jadi untuk memastikan mereka boleh mengetuai pakatan yang mana UMNO ada di dalam, mereka mahu memastikan bahawa jumlah ahli parlimen mereka mengatasi jumlah ahli parlimen UMNO. And the only way to do that is to buy the MPs dan parti-parti politik. Sebab sekarang ni untuk masyarakat Cina, perikatan dah ada gerakan. Jadi kawasan-kawasan Cina, mereka boleh letak calon daripada gerakan. Kawasan Melayu, mereka boleh letak calon daripada PAS dan juga calon daripada Bersatu. Jadi sekarang ni yang menjadi masalah mereka ialah macam mana letak di kawasan India. Jadi sekiranya MIC termakan dengan pujukan Hamzah Zainuddin ataupun Muhyiddin ini, maka lengkaplah sudah. Dia ada daripada Sabah, Sarawak, dia ada daripada India, daripada masyarakat Cina. Tapi tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita pun selama hari ini nak bawa masuk PPP dulu boleh, senang sikit. Tapi nak bawa masuk macam contohnya Makal Sakti, dah lama dah setia dengan kita, tak boleh, ada halangan. Sebab setiap keputusan yang nak dibuat oleh Barisan Nasional mestilah dibuat secara konsensus. Maksud ianya perlu persetujuan semua. Contohnya kalau kita nak bawa masuk MUJP ke, ataupun kita nak bawa masuk Parti Cinta Malaysia ke, kita nak bawa masuk Makal Sakti ke, sekiranya ada yang tak setuju, tak boleh. Tak boleh. Jadi ini kita jangan pandang benda tu negatif.
kita anggap kalau mereka ni mengambil keputusan tidak mahu bersama dengan kita anggaplah inilah ruang kita boleh bawa masuk rakan-rakan lain untuk menyertai BN. Dan mungkin kita boleh ubah constitution BN ini supaya tidak ada lagi halangan untuk orang nak bersama dengan kita. Sekarang ni ada banyak halangan. Kerana setiap keputusan nak bawa masuk sesebuah parti mesti persetujuan semua parti yang ada di dalam BN. Ya, Pablo lelaki. Ada orang tanya Pablo lelaki ke? Okey Dato'. Semua orang tahu bahawa MIC dan MCA dia ada keupayaan untuk menang di kawasan orang Melayu tu. Ya. Jadi adakah mungkin PBBM menawarkan calon-calon MIC dan MCA di kawasan orang Melayu lebih daripada UMNO? Salah tu. Bukan makna MIC dengan MCA ada keupayaan untuk menang di kawasan Melayu. Tidak. Kena faham. Kalau ikutkan kita letak calon, kawasan Cina kita letak Cina, kawasan India kita letak India. Bukit Bintang, Seputih bolehlah kita letak calon Cina. Tapi di mana di Malaysia ni kita nak letak kawasan India? Tak ada. Tetapi disebabkan kita ni semenjak merdeka kita dah bekerjasama. Semenjak merdeka kita mengamalkan sikap kita mengagihkan kuasa. Maka kawan-kawan daripada India kalau nak cari kawasan India memang susah nak dapat. Tidak ada satu kawasan parlimen pun India adalah bangsa majoriti. Tetapi disebabkan mereka berada di dalam pakatan kita, maka kita memberikan mereka tempat di kerusi yang kawasan Melayu. Itu kena faham tu. Dan kebanyakan daripada kemenangan mereka di kawasan Melayu itu sudah pastilah disumbangkan oleh masyarakat Bumiputera yang boleh bertoleransi untuk menerima kaum-kaum lain. Dan formula ni selama 61 tahun alhamdulillah cantik je. Tetapi apabila ada hasutan daripada DAP, ada hasutan daripada Mahathir, ada hasutan daripada Muhyiddin, ada hasutan daripada Lim Guan Eng, ada hasutan daripada pakar formula Rafizi Ramli, maka akhirnya kita telah tumbang, gagal mendapat jumlah yang cukup untuk membentuk kerajaan. Okey. Dalam masa yang sama tu, mereka sibuk membeli ni tu. Ya. Mereka juga cuba berunding balik semula dengan UMNO melalui orang tengah tu. Kena faham kenapa mereka melantik PAS untuk menjadi perunding ataupun penyatuan di antara kita dengan PPBM. Kedua mereka melantik siapa? Dia ada dua pihak dia nanti. Satu PAS, ada satu lagi, saya dah terlupa lah. Sebenarnya tak payah bazir masa. Kalau UMNO dah tak nak ni, kau pujuklah macam mana pun, kau suruhlah Anwar Musa buat kenyataan macam mana sekalipun, tetap pendirian UMNO konsisten, tegas. UMNO tidak mahu bekerjasama dalam pilihan raya akan datang bersama dengan PPBM. Sebab kita bekerjasama dengan mereka yang mahu mencari untung bersama, mereka yang mahu menegakkan polisi secara bersama, mereka yang mahu menjaga rakyat secara bersama. Kita tak boleh buat kerjasama dengan parti yang nak membunuh kita walaupun dalam keadaan kita bersama dengan dia. Kita tak boleh kerjasama dengan parti yang nak penjarakan pemimpin kita, sedangkan pemimpin kita lah yang memberi nyawa kepada dia dan melantik dia menjadi Perdana Menteri. Kita tak boleh kerjasama dengan parti yang membeku duit kita, mengharapkan kita sentiasa mengharapkan simpati mereka, bergantung kepada mereka.
Tidak ada tulang belakang. Kan? Kita tak boleh bekerjasama dengan parti yang walaupun dia ni bangsa minoriti, kan? Merupakan parti yang kecil di dalam pakatan kita, tapi kita angkat dia menjadi Perdana Menteri, dia langsung tidak ada rasa nak membalas budi ataupun berterima kasih. Menghargai balik. Tak ada menghargai pengorbanan kita. Ya. Timbalan pun tak boleh nak bagi. Bagi kementerian pun, menteri pun dia bagi lebih kat orang dia. Kan? Kementerian pun dia bagi kementerian cak ayam je kat kita, kecuali 1-2 kementerian. Macam mana kita nak kerjasama dengan orang macam ni? Bila buat kerjasama di Sabah, kan? Betul. Apa jadi di Sabah? Kan? Apa jadi di Sabah? Di Sabah, kan? Mereka dah merayu kita supaya tetap, walaupun Bung Mokhtar dah putuskan 73 seat, BN akan bertanding semua. Kan? Tiba-tiba mereka merayu supaya kita mengagihkan kursi secara saksama dengan mereka. Betul. Bila kita dah agihkan kursi secara saksama dengan mereka, mereka pula pergi taja orang-orang untuk bertanding bebas. Bagi duit lah. Hamzah pergi bagi 200,000, kan, pada calon-calon bebas yang menentang calon UMNO. Apa benda ni? Takkanlah kita nak bodoh lagi sekali. Dah kena kat Sabah, kat federal pun kita nak kena. Betul lah. Mereka pun hari ni dah standby dah. Aktivis masyarakat, ustaz-ustaz, academician akan ditaja untuk bertanding menentang calon-calon UMNO. Apa tujuan dia buat macam ni? Tidak lain, tidak bukan, nak memastikan UMNO hancur. Dan hari ni, benda yang sama juga, nak kena beritahu, tak ada pula wire ni. Bateri kau nak habis. Hari ni, mereka bukan hanya akan membeli MP-MP daripada kubu pembangkang untuk masuk pada kita, yang masuk pada Bersatu. Tetapi saya nak beritahu bahawa menteri-menteri kita, timbalan menteri, pengurusi GLC kita juga, mereka sedang cuba beli untuk menyertai Bersatu, supaya Bersatu menjadi parti yang mempunyai ahli parlimen paling ramai, seperti mana yang Muhyiddin mahukan dalam klip video yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Najib baru-baru ni. Walaupun klip video tu 1 tahun yang sudah, bukan baru, tetapi ini nak membuktikan bahawa memang mereka ni dah lama merancang untuk membesarkan parti mereka dengan cara menggalakkan lompat parti. Itu sebab mereka tidak pernah pun membentangkan akta lompat parti. Kerana apa? Kerana mereka merancang untuk membesarkan empire dia, menguatkan lagi parti dia dengan menambah lebih banyak katak yang melompat ke parti dia. Ini realiti dia. Okey. Okey. Kemungkinan juga MP-MP dari UMNO yang bertaraf menteri dan GLC akan dibeli juga tu. Ya. Sekiranya mereka gagal memujuk UMNO untuk bersama baik. Ya. Boleh tak MT UMNO ni buat satu mesyuarat khas agar perlembagaan tu digubal supaya menghalang MP UMNO melompat? Peringkat awal sebelum diorang beli tu. Tak sempat lah. Tak sempat sebab apa? Sebab benda usul ni, bila kita nak buat sesuatu usul, kita kena buat daripada peringkat cawangan. So, kalaulah mesyuarat tahun lepas di peringkat pusat akan dibuat sekitar bulan 3, bulan 4. Maknanya mesyuarat cawangan paling awal pun kita boleh buat sekitar bulan 6 tahun ni. Kan? Masa tu mungkin dah dekat pilihan raya ataupun parlimen dah dibubarkan. Jadi masa tu kita dah tak fikir dah tentang pemilihan parti. Okay. Ataupun kita nak buat EGM untuk membuat perubahan dasar-dasar parti. Kan? Tak sempat. Dan lagi pun ianya hanya boleh menyebabkan kalau dia orang ni lompat, apa saja undang-undang yang kita boleh buat, maksimum ialah ahli itu dipecat. Kalau dia dah lompat, apa kejadah kita nak pecat dia? Yeah. Kan? Betul tak? Bodoh lah. Kan? Dia dah lompat parti lain, kita nak pecat buat apa?
automatik gugurkan je lah nama dia daripada parti kita. Betul tak? Sebab kita ni ialah sebuah parti yang tidak boleh dual-partisan. Kita tak boleh ada dua parti. Kecuali satu keahlian di dalam UMNO, satu keahlian sebagai member of Barisan Nasional. Parti induk kita. Tetapi parti induk kita ni setakat ni masih lagi tidak ada direct membership. Cerita pasal nak buat direct membership ni dah lama dah. Tapi tak tahu pasal apa. Kan? Tak dibuat-buat lagi sampai sekarang. Tu Datuk, apa cadangan apa sepatutnya MT UMNO kena buat tu? Tak ada masalah kalau misalnya menteri-menteri UMNO ni nak menyertai PPBM. Alhamdulillah. Kita pun tak perlukan menteri-menteri, kita tak perlukan MT-MT yang macam ni. Kan? UMNO ni kau kena faham tau. UMNO ni satu pertubuhan yang cukup lama. Yang paling tua sekali dalam Malaysia. Kan? Sudah pastilah bila kita dah terlalu lama berkuasa, ada yang masalah sikit, ada yang rosak sikit, ada yang tercacat sikit, kan? Ada yang rasuah sikit, ada yang salah guna kuasa sikit, ada yang macam ni sikit, betul tak? So kalau ada di antara mereka ni bila kena ugut dengan SPRM, mereka tinggalkan UMNO. So ada rugi tak UMNO? Tak rugi. Sebab kita telah bersihkan kita punya ahli parlimen, kita punya pemimpin yang ada masalah rasuah macam Tok Pa, macam Mas Emiati. Kita dah berjaya bersihkan dia orang. Macam Hamzah Zainuddin, kita dah berjaya bersihkan dia orang. Biar dia lompat. Yang lompat ni semua ada masalah. Kalau tak ada masalah pun, yang jenis tak boleh bertahan sebagai pembangkang. Kalau dia boleh bertahan sebagai pembangkang pun, mungkin kegilaan dia nak menjadi menteri tu terlalu kuat. Itu sebab pengkhianat-pengkhianat yang dibariskan oleh Muhyiddin. Pengkhianat ni dulu diberi jawatan sebagai menteri dan timbalan menteri. Kan? Azmin Ali apa semua kan. So bagi saya simple. Sekiranya mereka ini sudah tidak mahu lagi bersama dengan Barisan Nasional, tak mahu lagi bersama dengan UMNO, maka kehadiran mereka ni tidak menambah, pemergian mereka pun tidak mengurang. Dan kata lagi kan, kurang tapak tangan, Stadium Merdeka kita tadahkan. Kan? Pergilah. Setidak-tidaknya proses rejuvenasi ataupun proses peremajaan UMNO kan dapat kita lakukan. Sebab hari ini pun sepatutnya Presiden UMNO dan juga pemimpin UMNO perlu sedar apabila Taqiyuddin dengan beraninya ingkar dengan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong yang mengatakan bahawa Parlimen boleh bersidang. Dengan berani je dia ni menindakkan kenyataan tuanku ni. Menindakkan titah tuanku. Kan? Dia kata Parlimen tak boleh bersidang sehingga tamat darurat kerana khuatir ahli-ahli Parlimen yang rata-ratanya sudah lanjut usia ini kan? Mempunyai risiko tinggi untuk bersidang kan? Maka selagi dalam tempoh darurat tidak dibenarkan untuk bersidang. Dia pula boleh overrule keputusan tuanku. Tak apalah. Jadi kita gunakan disebabkan kenyataan Taqiyuddin ini yang saya tahu datangnya daripada arahan Perdana Menteri. Maka dah tiba masanya kalau ada yang dah berkarat macam Anwar Musa, macam beberapa orang ni nak bersama dengan Bersatu, macam Syahidan Kasim kan. Dinosaur dalam UMNO ni nak bersama dengan Bersatu, silakan. Baru kita boleh letak orang yang tidak berisiko tinggi boleh hadir sidang parlimen. Kan? Dalam keadaan COVID ni. Takkan kau nak ambil
apa ni, ahli-ahli parlimen yang dah berisiko tinggi. Kau ambil lah ahli parlimen yang risiko dia rendah, boleh datang parlimen. Betul tak? Macam mana parlimen nak bersidang kalau semua ahli parlimen dia semua berisiko tinggi? Bak kata Taqiyuddin. Betul tak? Jangan telefon Aminah. Kan? Kalau yang lama-lama ni nak meninggalkan kita, silakan. Kan? Pintu gerbang terbuka dengan seluas-luasnya. Cakap pintu gerbang je. Agak-agak tak ada modal, kita boleh bagi modal dia. Kan? Duit Grab dia nak keluar pada pintu pun kita boleh bagi. Sponsor. Kita boleh sponsor. Kan? Datuk, ramai ahli akaun umbi mahukan tindakan drastik dilakukan ke atas Akau Umi ni siapa? ahli-ahli. Bak kata anak Musa. Akau Umi ni siapa? Mahukan tindakan drastik terus serta-merta untuk memecat gunting-gunting dalam lipatan itu. Adakah kita nak kena tunggu dia orang pergi sendiri ke ataupun kita pecat dia tu? Sebaiknya. Kita kena faham dalam politik ni. Kadang-kadang orang yang mengkhianati kita ni, kita kena jadikan dia orang ni mati seperti kokang mati beragan. Tahu. Jadi kokang-kokang yang nak mati beragan ni, kan? Kau biarkan saja, tak payah nak pecat-pecat. Kan? Kita sebuah parti yang demokratik. Kalau dah terang-terang macam Syahidan Kasim, MT UMNO buat keputusan tidak ada kerjasama. Dia pula lagi tinggi daripada Presiden UMNO. Dia boleh kata, Perlis, kita akan teruskan kerjasama dengan Bersatu. Ada otonomi ke kat Perlis ni? Yang aku tahu yang ada otonomi Sabah saja. Betul tak? Betul. Itu sebab aku malah nak komen. Sebab Sabah ni dia ada otonomi dia sendiri. Kalau pengalaman pada pilihan raya umum yang pilihan raya negeri yang baru lepas ni tidak memberi sebarang pengajaran kepada UMNO Sabah, maka silakan. Tak ada masalah. Kan? Buatlah apa yang patut. Kan? Mungkin lepas pilihan raya nanti proses membeli nanti boleh dilakukan. Kan? Okey Tok. Itu pulang. Kan? Kalau pusat nanti UMNO memerintah, lepas tu dia orang nak bawa sekali dengan geng-geng sana tu, kena ingatlah, kan? Kalau kita yang memerintah dulu, kita akan pastikan bahawa atas lompat parti tu kita akan gubal dulu. Sebelum sempat dia orang lompat. Okey Tok. Anwar Musa sempat membuat kenyataan provokasi tu, mengatakan bahawa lebih banyak UMNO negeri bersama PBBM. Adakah ini dimaksudkan Perlis dan Sabah tu tadi tu? Saya cabar Anwar Musa ni, suruh dia buktikanlah. Kalau betul, kan? Takkanlah Syahidan Kasim seorang yang buat kenyataan. Kan? Suruh sekali. Suruh semua ketua-ketua perhubungan negeri, kan? Buat kenyataan. Kalau setakat ketua perhubungan negeri ada kes apa ni? Cabul kehormatan, kan? Dia buat kenyataan, aku tak pakailah kenyataan ni mewakili ahli UMNO di Negeri Perlis. Kan? Dia nak bersama dengan Muhyiddin untuk elakkan diri dia daripada apa dipanggil? Didakwa ataupun dijatuhkan hukuman, kan? Bersalah. So biar dia buat, kan? Tetapi kena ingat satu je, besok lusa bila kita merintah balik, kan? Orang ni pula yang nanti beria-ria mempertahankan UMNO. Kan? Orang ni pula nanti akhirnya yang akan diberi tempat pula. Ni kadang-kadang masalah UMNO ni. Kan? Dia lupa. Melayu, macam mana kan? Dia mudah lupa. Orang-orang yang khianat kepada kita ketika kita ni tidak berkuasa, bila kita berkuasa, orang ni pula yang dinaikkan dulu. Ni masalah. Jadi UMNO ni kena betulkan juga beberapa perkara yang tak betul selama ni. Bila kita ada kuasa balik, kita kena pastikan. Kita kena tengok orang yang betul-betul berjuang, yang tidak khianat pada parti. Kan? Walaupun mereka ni tidak ada nama, walaupun mereka ni mungkin tidak ada jawatan, kan?
Orang ni mesti diberikan penghargaan. Orang yang secara istiqamah konsisten bersama dengan perjuangan UMNO, kan? Tak pernah ada mengeluh. Bila berhimpun mereka datang. Bila suruh buat tu buat ni mereka buat. Mereka menyerang pihak musuh di media sosial. Orang ni perlu diberikan appreciation. Kan? Jangan biawak-biawak dinosaur macam Syahda Kasim ni pula yang di appreciate dulu. Kan? Kalau kita nak bagi appreciation, boleh. Hantar dia jadi duta besar ke Afrika. Itu je tempat yang paling selamat kepada dia, kan. Boleh. Afrika Okey Datuk, apa ni UMNO sudah mengambil ketetapan pada awal lagi tu bersama dengan maknanya bekerjasama dengan Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional sehingga PRU15 tu. Dan tidak akan bekerjasama dalam masa PRU15. Maksudnya akan bekerjasama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Pablo tak ada. Sehingga PRU15 lah. Jadi Datuk Seri Najib ada mengatakan bahawa sokongan UMNO kepada kerajaan PN ni ada had dia tu. Ada limit dia. Yelah, limit dia sampai pilihan raya je. No, maksudnya Bubar je parlimen, tak adalah. Maksudnya ada had dia tu. Adakah kita membiarkan kerajaan PN mengacau rumah UMNO ni tu, membeli orang UMNO membeli parti-parti yang dalam Barisan Nasional tu sendiri, adakah itu dia punya hak dia ke ataupun bukan? Bagi saya simple lah. Pemimpin UMNO ni jangan cakap banyak lah. Kan? Rakyat dah bosan lah. Rakyat tak nak dengar pemimpin UMNO cakap tum-tam. Tapi last kali dia juga sokong Pakatan Harapan ni. Ini apa ni? Nasional. Pakatan Harapan 2.0. Betul tak? Jadi hari ni pemimpin UMNO jangan banyak sangat statement. Statement yang dia orang patut buat, saya dengan ini menarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Kan? Sebab Akaumbi melihat Kita nak tengok nanti lepas pilihan raya, kalau UMNO menang, orang macam Nazri Aziz perlu diberikan pengiktirafan. Orang macam Ahmad Jazlan Yaakob perlu diberikan pengiktirafan. Because they got balls. They got balls. Dia berani berkata benar, dia berani bertindak walaupun dia tahu ada risiko yang tinggi. Walau dia berhadapan dengan ugutan, Datuk Seri Nazri Aziz berhadapan dengan ugutan oleh Muhyiddin Yassin, tapi mereka tidak langsung gentar. Itu kenapa ini semangat UMNO yang sebenarnya patut kita ada. Orang UMNO ni banyak yang ada semangat macam ni, tapi orang macam ni jarang dapat tempat. Jarang kita appreciate orang macam ni. Itu sebab kalau UMNO merintah balik, make sure dua orang ni kita kena berikan tempat yang sepatutnya. Kerana mereka sanggup membakar diri menjadi contoh dan tauladan pada orang lain. Orang lain duk cakap je, kan? Cakap tapi masih lagi Perikatan Nasional. Tak boleh lah. Betul tak? okey tu. Seolah-olah macam kita ni masih percaya kat Muhyiddin Yassin lagi. Mana boleh, kan? Kita tahu dia sedang membunuh kita perlahan-lahan. Hari-hari dia bubur racun dalam minuman kita. Kita simpan dia lagi. Nak buat apa? Kan? Kurang-kurang bila sampai duduk satu meja tu, kau tukar gelas kau dengan gelas dia, biar dia makan racun tu. Okey Tak tu. reti-reti. Persidangan parlimen masih lagi belum diadakan. Adakah mereka nak menunggu urusan jual beli ini selesai tu? Selagi urusan jual beli ni tak selesai, selagi tu mereka tidak akan buat sidang parlimen. Kan? Cuma kita mendoakan semoga raja-raja Melayu diberikan kekuatan untuk menekan supaya diadakan sidang parlimen dan dikembalikan demokrasi di dalam negara kita. Itu je kita harap. Kalau raja-raja Melayu tidak boleh buat benda ni,
tidak boleh memastikan demokrasi terus subur dalam negara ni, saya bimbang. Saya bimbang satu hari nanti orang bertanya, apa peranan yang perlu dimainkan oleh raja-raja Melayu dikala rakyat ditindas oleh pemerintah yang zalim, dikala demokrasi dikuburkan oleh pemerintah yang sudah kehilangan majoriti di dalam parlimen dengan menguatkuasakan darurat. Di mana peranan yang sepatutnya dimainkan oleh raja-raja Melayu sebagai pengimbang ataupun sebagai pihak yang sepatutnya check and balance pemerintahan negara. Tapi Dato', kedudukan Tan Sri Muhyiddin sekarang sudah boleh berkuasa tu. Kenapa masih lagi takut? Itu kau kena faham. Dia sendiri cakap kedudukan dia kukuh. Kalau kedudukan dia kukuh, tak ada sebab dia nak menolak daripada dia adakan sidang parlimen. Betul tak? So kalau kau kira matematik, dua Ahmad Jazlan dan juga Nazri Aziz keluar, kan? Dia jadi tinggal 110, maka dia tinggal 109, maka kalau dia letak dua orang tu dia jadi 111. Ya. Kan? Kalau kira matematik macam tu, kan? Memanglah. Kau kena ingat, Datuk Seri Najib hari ni pun menolak kerajaan Muhyiddin. Dia belum sempat je buat pengumuman. Sebab hari ni buat pengumuman pun tak guna. Sebab dah confirm pembangkang ni lebih ramai daripada kerajaan. Still kerajaan tu masih diangkat menjadi kerajaan yang mengetuai darurat. So dia dah nampak tak ada purpose. Tapi sekarang ni, bagi memastikan rakyat sedar bahawa Muhyiddin ni masih lagi tidak ada majoriti, maka sewajibnya dua orang lagi kurang-kurang pun daripada Barisan Nasional membuat pengumuman, kan? Tajuddin ke, kan? Apa ni, sesiapa pun, kan? Buat pengumuman mengesahkan Muhyiddin ini memang tidak ada 111. Okey. Ni Anwar Musa juga ada buat satu pernyataan yang agak menuduh bahawa UMNO tidak mahu bersama dengan PBM adalah kerana dipengaruhi oleh Anwar Ibrahim tu. Betul tu? Semalam aku dah jawab benda ni. Geng-geng dia orang ni, dia dah brainwash otak kita ni supaya membenci DAP, membenci Anwar Ibrahim. Betul tak? Ini semua kerja Mahathir dulu, kan? Jadi nak burukkan UMNO ni tak ada modal. So the only way, satu-satunya cara puak-puak PPBM ni nak buat rakyat tolak gerakan pemimpin UMNO yang tidak mahu bekerjasama dengan PPBM ialah dengan mengatakan bahawa mereka tak nak kerjasama dengan PPBM kerana nak bekerjasama dengan Anwar. Faham tak? Ini apa yang cuba dibuat oleh PPBM dan sekutu-sekutunya. Termasuklah Anwar Musa ni. Anwar Musa ni kira juru cakap Muhyiddin jugalah, kan? Kalau Hamzah tu Susagong, mungkin Anwar Musa ni timbalan dia lah. Cuma Hamzah ni pandai. Dia buat kerja mencuri merompak ni semua sekali, membeli ni semua, dia buat senyap-senyap je. Anwar Musa dia ke depan, kan? Alah sekali yang kena maki dia. Kesian juga kadang-kadang aku tengok, kan? Kalau apa yang dia dapat tu berbaloi, okey lah, kan? Takut nanti besok lusa bila UMNO tak senaraikan dia sebagai calon, PPBM pun tak bagi dia tempat. Sebab tempat dia tu Razi Jidin bertanding. Razi Jidin Menteri Kanan, dia Menteri Wilayah je. Betul tak? Tu sebabnya kena berpada-pada, kan? Berpada-pada. Okey. Baik tu. Sikit PAS tu. PAS lagi? Sikit-sikit. Okey. Pernyataan Presiden PAS sebelum ni tu. Kenapa? Dia mengatakan bahawa kami menyokong pada yang menang saja tu. Yang menang tu maksudnya macam mana tu? Dia punya pendirian. Dia cakap macam tu ke? Satu kekuatan. Kau kaji balik. Sebab selama hari ni PAS yang aku kenal dululah. PAS yang aku kenal dulu PAS yang ada prinsip. Dia tak pernah ada prinsip dia menyokong siapa yang menang. Tak ada. Kan? So kau cek balik lah, semak balik kenyataan tu.
Kalau dia kata kami tetap bersama UMNO, kami juga tetap bersama dengan PPBM. Yang tu munasabah mungkin datangnya daripada mereka. Sebab tak tahulah kan. Mazhab apa dia pakai aku pun tak pasti. Tak apa yang Yang aku pasti kalau dah ada lelaki tak boleh berlaki lain. Betul tak? Yang tu yang aku pasti. Tapi mazhab dia ni dia boleh ada 2 suami. Yang tu yalah mungkin dia ada mazhab dia sendiri ya. Okey, Tok, kesedangan UMNO bila agak-agak akan diadakan tu? Sedangkan UMNO tahun lepas di peringkat nasional sekitar bulan 4. Sekitar bulan 4 tu Bulan 3 bulan 4 macam tu lah. Lupa lah. Dan adakah ura-ura akan di boykot tu? Siapa nak boykot? Grup-grup yang grup-grup sebelah sana tu, kluster katak ni Dia nak boykot macam mana? tidak ada ke apa ke? Tidak ada minit mesyuarat tahun depan. Nanti dia tulis tidak ada. Itu je. Apa benda? Tak ada masalah. Ada soalan? Okey. Okey, ada lagi? Ada nak suruh tambah? Tak ada. Cukup rasa Okey, ada soalan-soalan daripada kita punya ni? Mak Wira. Samsul Khan, biarlah tak suka sila keluar segera. biarkan. Tu ada soalan nakal sikit tu. Ya. Nakal. Datuk dia kata bukan ahli UMNO, kenapa Datuk masih lagi berjuang untuk UMNO tu? Ya aku punya suka lah. Ada aku kisah lah. Ada aku kisah. Kan? Tapi kau nak suruh aku berjuang untuk apa? PKR, nak mampus. Kan? Nak suruh aku masuk PAS. Aku ni jenis straightforward, babe. Kan? Either I'm here or I'm there. But definitely not to kolam. Itu sebab aku tak boleh masuk PAS. Kan? PAS boleh, aku tak boleh. Kan? Kalau aku nak berdiri bersama Datuk Seri Najib, aku bersama Datuk Seri Najib. Aku tak boleh bersama Datuk Seri Najib dalam masa-masa yang sama, aku kerjasama dengan Muhyiddin. Tak boleh. Kita kena straightforward. Tak betul, kita cakap tak betul. Jangan kerana orang tu geng kita, kita tak nak cakap tak betul. Kan? Tak kira dia musuh kita ke, dia kawan kita, kalau tak betul, kita kena cakap tak betul. Kalau kita perlu tegur, kita tegur. Kan? Datuk Najib aku pernah tegur. Kan? Tapi Datuk Najib, satu kelebihan dia. Bila kita tegur dia, dia bukan pancung kita. Dia panggil, dia cari orang. Kenapa dia ni marah kat aku? Masa aku tegur pasal harga minyak. Kan? Lepas tu, sebelum tu aku tegur pasal Ezra Makno. Kan? Pergi duduk Jakarta, balik-balik terus jadi senator. Kan? Dia tak terus marah. Dia tanya dulu. This is wise man. Itu bezanya antara pemimpin dengan pengikut. Kan? Kalau orang macam Muhyiddin ni, kan? Orang tegur dia, dia terus tak nak tengok muka kau. Kan? Silap-silap kalau Hanafi datang, cerita pasal kau kan. Kau aku tak mau dengar lagi nama dia. Tu cara Muhyiddin. Kan? Kau ulang lagi nama dia, dengan kau pun aku tak tengok. Itu Muhyiddin. Kan? Okey. Ada lagi? Ada. Ini di soalannya tu. Soalan apa? Bukan soalannya nak beritahu dekat Datuk lah. Okey. Datuk tukar sikit cara ceramah tu kata. Garang sikit. Naikkan semangat rakyat. Oh, baru garang ada gelombang sikit. rakyat Aduh. tu 15 nanti. Itulah, saya memang selalu garang. Tapi kadang-kadang kawan saya cakap jangan keras-keras sangat. Jadi kita buat watak saja je. Yang penting mesejnya sampai. Kadang-kadang bila angin tu datang, dia naik juga angin, kan? Yang mana kita boleh kawal, kita punya perasaan tu kita kawal, kan? Tapi kalau dah sampai rakyat susah, makan, nak pergi cari makan, keluar cari makan pun tak boleh, kan? Kadang-kadang kita punya, yalah kita manusia bukan malaikat, kan? Kadang-kadang naik lah juga, darah tu naik juga.
Saya ni tuan-tuan, saya manusia biasa, kan? Kalau benda tak betul berlaku, terutamanya benda yang saya rasa tidak adil, maka sudah pastilah marah tu akan datang, kan? Tapi insyaAllah lah, marah sekejap je, lepas tu kita senyum lah. Muka je nampak ganas, dalam hati ada taman, tuan-tuan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.